Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك اللهم آتينا الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا زدنا علما ينفعنا ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير والحمد لله رب العالمين وبعد. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah diizinkan Allah pada minggu ini sekali lagi kita dapat bertemu pada bacaan ataupun kajian kitab penawar hati. Dan kita telah pun sampai yang itu kita baca beberapa minggu sebelum ini, iaitu tajuk berkaitan tentang sabar. Dan sambungan daripada apa yang telah pun kita bincangkan pada minggu-minggu yang lalu. Qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini, wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain, mudah-mudahan kita dapat manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Kita baca itu pada minggu yang lalu, dia kata kesabaran ini diperlukan pada setiap masa, sama ada ketika masa senang ataupun ketika masa susah, ketika kaya ataupun ketika miskin. Bahkan pada setiap masa diperlukan sabar. Kerana sabar ini di antara satu perkara yang terpenting di dalam kehidupan kita. Kerana kehidupan ini adalah ujian, maka pada ujian itu perlunya ada kesabaran. Sebagaimana disebut oleh Allah pada surah yang kita selalu berbaca, surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. So Allah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk kami uji kalian siapa di antara kalian orang yang paling terbaik amalannya. Bukan paling terbanyak semata-mata, tetapi paling terbaik amalannya. Baik, maka dia kata hari itu kita dah pun baca. Dia kata sabar ini ada. Dia kata manusia ni perlu bersabar pada tiap masa. Dan bila bersabar ni dia tak sunyi daripada dua macam, iaitu yang pertama yang dipersetujui dengan keinginan. Benda yang kita suka pun kita kena sabar. Dan yang kedua yang menyalahi dengan keinginan. Benda yang kita tak suka pun kena sabar. Baik, tak kira sama ada benda itu kita suka atau kita tak suka, wajib bagi kita untuk sabar. Kita dah cerita dah yang tu. Sekarang kita nak masuk sambungan daripada apa yang kita baca, iaitu dalam bab benda yang menyalahi keinginan dan hawa nafsu ada 4 bahagian. Iaitu kita ni kalau boleh ni nak duduk saja, relax, legang kangkung, makan orang sedia, tak payah buat apa-apa, kita suka macam tu. Baik, ataupun tak payah pergi solat, tak payah datang ke masjid, tak payah hadir majlis ilmu, tak payah baca Quran. Dan ini di antara keinginan hawa nafsu kita. Dan itulah inna nafsa la ammaratun bisu. Apa kaitannya dengan dalam bab kesabaran? Contohnya, maka dia kata bahagian yang pertama ini, sabar diperlukan saat ketika mana seseorang itu melakukan ketaatan pada Allah. Bukan senang kita nak melakukan ketaatan. Dan kita dah pun kata tadi, Allah jadikan kehidupan ini ujian, sama ada pada benda yang baik ataupun benda yang tak baik. Lebih-lebih lagi dalam perkara kebaikan. Waktu demam mungkin boleh sabar,
Tapi ketika mana diajak kita untuk beribadat, maka dia akan datang beberapa keadaan. Sama ada dia rasa malas, ataupun dia rasa letih, ataupun dia rasa jemu, maka boleh datang berlaku keadaan-keadaan yang macam tu. Maka nak tak nak, saat ketika mengerjakan ketaatan, dia perlukan kesabaran. Apa dia kata? Syarah kepada saat mengerjakan ketaatan ni kena ada sabar. Dia kata nafsu ni amat liar. Nafsu kita ni sangat-sangat liar. Sehingga bila mana kita bertembung dengan sesuatu benda, Allah jadikan di hadapan mata kita ni dua benda. Sama ada nak buat baik ataupun nak buat sebaliknya. Bagaimana disebut wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa yang kami jadikan pada manusia. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan pada manusia itu benda yang tidak baik dan benda yang baik. Allah jadikan kita nampak dua benda tu. Mana satu yang kita nak buat yang baik ataupun yang tak baik. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami jadikan bagi kamu wahai manusia dua mata untuk melihat, wa lisanan wa syafatain, dua bibir mulut dan satu lidah, wa hadainahun najdain, kami tunjukkan dua jalan kepada kalian. Sama ada dia nak pilih jalan kebaikan ataupun jalan yang sebaliknya. Maka nafsu ni sentiasa liar, nafsu ni meronta-ronta. Sama ada nafsu meronta-ronta saat melakukan ketaatan ataupun ketika kita bertemu dengan perkara maksiat. Baik, maka daripada sesetengahnya dengan sebab malas, seperti sembahyang. Ada orang dia terasa malas, bila masuk saja waktu solat dia rasa malas, tapi dia buat. Maka dia buat dalam keadaan malas, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengecam orang-orang yang bukan tidak sembahyang, orang yang sembahyang. Fawailul lil musallin, celakalah kepada orang-orang yang solat. Bukan orang yang tak solat, tetapi orang yang mengerjakan solat. Allazina hum fi salatihim sahun, mereka bila mana mereka mengerjakan solat, mereka dalam keadaan yang lalai dan leka. Bahkan disebut iza qamu ila solat, bila mana mereka bangun untuk mendirikan solat, qamu kusala, mereka bangun dalam keadaan yang malas. Pernah tak kita berlaku macam tu? Pernah. Ingat saya waktu tu rasanya dah balik umur kita ni, tapi balik pun tak cerdik. Kita tak pandai nak nilai walaupun dah balik. Benda yang mak ayah kita suruh ni tak suka. Dia suruh kita solat tapi sebab takut dekat dia. Kita ni, mak kita ni pagi-pagi buta, kejut pula, kejut awal. Subuh pukul, kita kata kalau subuh pukul 5.30, pukul 5, sebelum pukul 5 tu dia dah kejut dah. Betulan dia bangkit. Bila dia turun daripada tangga tu, kita dah dengar ada bunyi tapak kaki dah perak bunyi lantai papan. Kemudian dia dah turun nak masuk ke toilet, dia dah panggil. Dia kata panggil seorang-seorang, Fuad, Taufik, Najib, bangun. Kaki dah pukul berapa ni, korang nak bangun ni? Dia tanya kita pukul berapa, kita pun tengok jam. Tak, pukul 5 lagi, awal apa dia kata ni. Kita pun tak apalah, tidur lagi. Dia dah selesai, dia naik balik ke atas. Dia naik balik ke atas tu, dia nak sambil-sambil naik tangga, dia kata, tak bangun lagi ke? Dah nak bangun dah, kita menyahut. Kalau tak menyahut, bahaya. Kami ni pantang tu nenek, mak ayah panggil, wajib kena sahut. Macam mana keadaan tu? Kemudian dia naik ke atas, dia solat sunat lebih kurang, dia panggil pula. Dia kata, anak-anak, dia kata nak bangun ke? Tak nak bangun. Kau hampa nak suruh, pak hampa pergi turun. Okey. Bapak saya dia dengar tapi dia buat tak tahu saja. Tapi kalau bapak saya punya langkah, dengar bunyi dia punya langkah, perak tu, kita yang tengah tidur confirm bangun. Pasal apa solat? Kalau boleh tak mau solat. Tapi pasal apa solat? Pasal bapak suruh. Pasal takut dekat bapak kita. Jadi apa kita buat? Masuk dalam toilet, pergi ambil wudu. Macam mana cara ambil wudu? Macam piramidi mandi. Celup tangan dalam kolam, kocak sikit, ambil air, tempel kat muka, pak, boh kat atas kepala sikit, terus naik. Naik ni kena solat sunat dulu 2 rakaat. Tak masuk subuh lagi. Angkatlah takbir Allahu Akbar, baru nak start solat. Mak kita kata, tak payah duk com aku. Kita pun berhenti solat, pusing ke belakang. Com apa pula mak? Ingat aku tak tahu kah ambil wudu kaki yang tak basuh. Okey, kita pun cakap terlupa. Apanya kita memang sengaja tak masuk. Apa pula? Ambil wudu pula. Tu yang kata waktu tu. Pasal apa? Pasal malas. Pasal kita tak tahu waktu tu. Sebab itu orang ni kalau dia jahil, al-jahil aduun li nafsi. Jahil ni jadi musuh pada diri dia, musuh pada ibadat dia, musuh pada perkara yang Allah perintahkan, dia akan jadi musuh. Punca sebab jahil.
Dan kalaulah dia tahu, pasti dia takkan buat macam tu. Sebab tu Nabi SAW selalu sebut, kalau kamu tahu, kalau kamu tahu, kalau kamu tahu. Contoh hari ni kita yang duk main ke masjid ni bukan, tuan-tuan bukan tak nampak di depan, sah depan ni kosong. Baik, kadang kalau di hadapan kita ada ruang kosong, kita boleh masuk. Kita nampak, tapi kita masuk tak? Ada orang yang dia tak masuk pun. Kenapa tak masuk saja? Kenapa saja? Dia kata duduk kat sini pun boleh. Itu punca sebab jahil. Sebab tu kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nas", kalau manusia tahu ma fin nida, apa yang ada pada azan. Kalau manusia tahu apa yang ada pada azan, hari ni ada setengah orang, dia mungkin duduk dekat dengan masjid, ataupun dia duduk dekat mana-mana tempat. Khususnya kalau dekat Masjid Ubudiah ni, belakang masjid ni ada beberapa kedai makan. Ni tengah kita duk cakap ni, depa dengar ni, bukan tak dengar ni, depa dengar. Tiba-tiba tengah duk makan, ada azan dikumandangkan waktu tersebut. Contohnya di sana kami baca hari itu hadis Anas bin Malik cerita tentang Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni dia ni tok guru pada para sahabat, pangkat kita katakan pangkat abang lah, pangkat abang long kepada para sahabat ni, pada orang yang rapat dengan Nabi SAW. Baik, apa berlaku kepada Ibnu Mas'ud? Tiba-tiba waktu azan ni, ada seorang sahabat, ada seorang lelaki, dia bangun berdiri. Azan, dia bangun berdiri dan dia berjalan keluar daripada masjid. Kata Anas, mata Abdullah ibnu Mas'ud memandang tepat ke arah orang tu, tengok ke mana dia nak pergi, sehinggalah orang tu betul-betul keluar daripada masjid dan tinggalkan masjid. Setelah lelaki tersebut tinggalkan masjid, kata Nabi SAW, kata Abdullah ibnu Mas'ud, "Amma hadza", adapun dia ini, laqad asa ala sayyid ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang ini dia telah derhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu tapi dia malas, dia pun keluar. Dia telah derhaka pada Nabi, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Ada kadang-kadang kita jadi macam tu. Kita jadi malas, kita rasa tak bersemangat, punca kerana jahil. Lepas tu Nabi kata, kalau manusia tahu apa ada pada azan, wa ma fi saffil awal, dan apa yang ada pada saf yang pertama, summa lam yajidu illa istahamu, kemudian dia tak dapat nak duduk saf yang pertama ni melainkan dengan cara undi, lastahamu fi, undi pun dia akan sanggup. Tapi dia tak tahu. Sebab tu kita kata, kenapa hari ni kalau kita nak cari satu, nak motivasi lah untuk kita beramal, dia tak akan datang melainkan dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tak akan terasa. Contoh, saja-saja kita nak bangun tengah malam, bolehkah nak bangun tiba-tiba nak solat? Kalau orang yang tak tahu apa-apa ni, dia bangun bila dia rasa dia perlukan pertolongan, kerana manusia semua dah tak boleh tolong dia. Waktu tu dia bangun tengah malam, mungkin Allah boleh tolong, dia pun bangun sebab ada hajat. Tapi ada tak dia bangun macam orang yang Allah sebut dalam Al-Quran? Apa kata Allah? Tatajafa junubuhum 'anil madaji', yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah kata, ada orang yang dia sanggup tinggalkan kesedapan dia sedang tidur di waktu malam hari, bangun beribadat kepada Allah sebab dua sebab ni dia bangun beribadat. Yang pertama sebab khaufan, sebab takut takkan datang melainkan dengan ilmu. Wa tama'an, tamakkan pada ganjaran pahala. Tamak ini juga kita takkan dapat melainkan dengan cara ilmu, yang kita tahu apa yang ada di sebalik perbuatan tersebut. Macam kita cerita hari itu, kalau seorang imam ni dia tidak mengetahui tentang apa ada kelebihan zikir selepas daripada solat, contohnya 33, dia tak rasa tertarik untuk buat, ataupun dia mungkin tinggalkan, ataupun kita ketika selesai daripada solat. Tapi kalau dia tahu, dia takkan tinggal. Kenapa dia nak buat? Sebab dia tamakkan pahala yang Allah nak bagi dekat dia dengan ilmu yang dia ada. Allah kata, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Manusia ni bila dia beramal, dia tak tahu pun apa yang kami nak sediakan untuk dia. Tapi Allah cerita dekat kita dalam Al-Quran. Dan kalau orang yang ada iman tadi, dia akan percaya. Allah kata, jazaan, kami pasti balas bima kanu ya'malun, di atas pekerjaan yang mereka lakukan ketika kat dunia. Maka kesemua ini dia tidak datang melainkan dengan ilmu. Nak mengobati penyakit malas ni melalui ilmu, nescaya kita akan datang perasaan untuk nak buat. Saya begitu sampai, saya ingat saya sampai mak saya ni kadang-kadang jadi tangga nak suruh solat ni. Apa dia kata? Aku ni, dia kata, pulun lah duk zikir dalam rumah, duk baca Quran, nak halau setan-setan yang ada dalam rumah ni.
Kalau hampa rasa nak jadi setan sangat, hampa nyah keluar daripada rumah tu. Oh, dia keluar ayat power tu memang terus baru solat. Tapi kenapa solat? Sebab takut pada mak kita, sebab dia suruh. Tapi dia akan datang. Maka begitulah juga kita ni ketika nak mengerjakan ketaatan ni perlukan sabar. Kita tahu kita susah, maka kita bersabar di atas kesusahan yang sedikit ini untuk kesenangan yang lebih, iaitu ketika mana kita bangun di akhirat. Contoh yang paling dekat, cerita yang masyhur, semua tuan-tuan tahu, Nabi kita Muhammad SAW, hadis daripada Aisyah Ummul Mukminin, cerita tentang Nabi kita. Apa dia kata? Satu malam ni aku dapati Nabi SAW solat ni, solat bukan semata-mata solat sampai bengkak kakinya. Solat sampai bengkak kaki kerana terlalu lama berdiri. Tuan-tuan tahu Nabi SAW baca apa ketika solat malamnya? Kadang-kadang dibacakan daripada surah Al-Baqarah, kadang-kadang surah sampai kepada surah Ali Imran. Belum lagi rukuk. Rukuknya sama sebagaimana berdirinya, sujudnya sama sebagaimana rukuknya. Lama masa tempohnya. Baik, sehingga bengkak kakinya saat ketika ditanya, "Lima tasna' hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau buat semua benda ni ya Rasulullah? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah ampunkan dosa kalian yang sebelum dan yang akan datang. Kenapa nak kena bersusah payah sampai ke tahap ini? Apa jawab Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku nak menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi sabar. Penat? Ya penat. Letih? Ya letih. Kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang meletihkan, kadang-kadang memenatkan. Tetapi di sinilah perlunya kesabaran. Apa tujuan kesabaran? Kebetulan pagi tadi kami belajar satu bab dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia kata orang yang beramal ini, kalau amalan dia tu adalah betul dan tepat, dia akan menghasilkan satu kemanisan, satu kepuasan kepada dia saat ketika dia melakukan sesuatu ibadat. Bila dia buat ibadat, dia akan rasa kemanisan dia, keseronokan ibadat yang dia lakukan. Tetapi nak dapatkan kemanisan ini, dia perlukan kepada mulazamah, dia perlukan kepada istiqamah, dia perlukan kepada kesungguhan, mujahadah. Sehingga kan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, untuk nak dapatkan kemanisan ini perlukan kepada kesabaran dan kesungguhan. Apa kata Allah? Wallazina jahadu fina. Dan mereka-mereka yang bersungguh-sungguh pada kami, lanahdiyannahum subulana. Nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Syaratnya nak kena bersungguh. Nak bersungguh ni maksud bunyi perkataan bersungguh itu pun dah menunjukkan susah dah. Maknanya memerlukan kepada satu kesusahan. Dan dengan kesusahan itu sampai ke satu tahap kita akan rasa kemanisan daripada amalan yang kita buat, setelah mana dia dah kekal menjadi satu amalan yang istiqamah. Lihat orang-orang yang terbiasa dengan ibadat, orang yang biasa bangun malam, orang yang membiasa dengan baca Al-Quran, orang yang terbiasa dengan sedekah. Bahkan kami baca baru-baru ini, kalau mungkin siapa yang ikut kuliah kami cerita tentang bab fakir. Orang Yahudi ni dia main jumpa Nabi SAW. Dia kata dekat orang Islam, asbabun nuzul, satu ayat 64 daripada surah Al-Ma'idah. Orang Yahudi kata yadullahi maghlulah, tangan Allah ni terbelenggu. Orang Yahudi kata tangan Allah terbelenggu. Makna tangan Allah terbelenggu ni, Allah dah kedekut lah sekarang. Dulu Allah pemurah, sekarang Allah dah kedekut, kata orang Yahudi. Kenapa? Bila mana ekonomi dan bisnes mereka tak menjadi, Allah dah tak murahkan lagi rezeki kepada mereka, maka mereka tuduh Allah kedekut. Baik, kemudian bila mana mereka melihat asbabun nuzul yang kedua, dikatakan bila mereka melihat orang-orang Islam, terutamanya muhajirin yang datang daripada Mekah, mereka adalah di kalangan orang-orang mustad'afin, orang yang miskin, orang yang susah. Dia tengok orang miskin, orang Islam susah, mereka kaya, dia kata tengok orang Islam, Tuhan kalian telah jadi kedekut kepada kalian, dia tak bagi pun sesuatu kepada kalian. Baik, jadi para mufassirin ni cerita, antaranya Syekh Ratib Nablusi, di antara salah seorang pakar dalam bab tadabbur. Dia kata fakir ni sama ada orang Yahudi yang fakir atau orang Islam yang fakir. Fakir ni macam-macam jenis fakir. Ada orang yang fakir disebabkan fakir, dia panggil apa? Fakir pasal malas. Ada orang yang fakir disebabkan malas.
Ada orang yang fakir sebab apa? Sebab qada dan qadar Allah tentukan dia adalah seorang yang fakir miskin. Dan fakir yang ketiga ini fakir yang saya pun tak pernah jumpa, tapi kali itu bila baca dalam tafsir kita jumpa. Baru kita tahu satu istilah yang baru, dia panggil fakir infak. Tuan-tuan pernah dengar istilah fakir infak? Fakir infak ni kita tak rajin dengar bukan? Tapi baru jumpa. Dia sebut fakir infak. Fakir infak ni tak ramai, tak rajin orang fakir infak ni. Ada orang tertentu saja. Susah nak jumpa fakir infak ni. Ya, sebab yang pertama kontra dengan apa yang Nabi sebut, mana qasad min sadaqati malin, takkan rugi harta orang yang bersedekah. Mana mungkin orang yang bersedekah itu akan jadi rugi. Tak, ni bukan cerita rugi, tapi seseorang yang berani menginfakkan harta sehingga kehabisan harta dia, semua harta dia bagi. Tak lain dan tak bukan hanya dua orang ini saja contoh yang kita boleh jumpa. Contoh yang pertama, Nabi SAW. Kalau siapa baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita akan jumpa kisah seorang lelaki meminta dekat Nabi. Ya Rasulullah, dia kata aku susah sekian-sekian, minta Nabi bagi. Dia mai kali kedua, Nabi bagi lagi. Dia mai kali ketiga, Nabi bagi. Dia mai kali keempat nak minta. Kata Nabi SAW, apakah engkau kira aku ni jenis orang yang tak bagi kalau orang mai minta? Aku ni apa saja yang ada dekat rumah, aku takkan biarkan, semua aku akan bagi. So menunjukkan ni dia panggil miskin fakir infak. Semua benda yang dia ada sampai ke tahap dia tak ada lagi dah, semua akan diberikan. Masalahnya dia tak ada. Kalau kau dapat bersabar, Allah akan cukupkan keperluan kau. Dia nasihatkan orang yang datang minta. Nabi SAW sebagai contoh, dia panggil sebagai fakir infak. Dia boleh berikan keseluruhan yang dia ada dan dia tidak takut sedikit pun. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kita lihat ketika mana peperangan Tabuk, dia bawa datang harta benda dia kesemuanya letak kat depan Nabi. Nabi SAW tanya dia, apa yang kau tinggal kepada ahli keluarga engkau, wahai Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Dia kata, aku tinggalkan hanyalah Allah dan Rasul sahaja. Nabi SAW tidak marah kepada Abu Bakar, tetapi tidak bagi sahabat yang lain Nabi tak izinkan untuk fakir infak ni. Umar meninggalkan separuh hartanya. Okey, fine. Abdurrahman Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau siapa baca dalam hadis ketika dia sakit, Nabi datang jumpa dia bagikan semua harta dia. Nabi tak nak terima. Dia kata, separuh ya Rasulullah, separuh pun aku tak nak. Kalau macam tu 1/3. Nabi kata 1/3 boleh, tapi 1/3 pun banyak. So poinnya, ada orang yang Nabi terima, ada orang yang Nabi tolak. Untuk Abu Bakar, Nabi terima walaupun setelah diberikan keseluruhan harta benda dia sampai habis. Nampak? Ini di antara orang-orang yang hebat. Sebab tu nak dapatkan sesuatu yang mahal di sisi Allah, perlukan kepada pengorbanan dan kesabaran. Sehingga Allah berkata, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang bersungguh-sungguh pada kami, pasti kami akan tunjukkan jalan bagi mereka. Baik, dia kata contoh yang lain dan daripada setengahnya dengan sebab kikir seperti zakat. Ada orang saat ketika mana dia tengok, alamak, hujung tahun pula nak kena keluar zakat. Kau klik tengok, kira-kira tu dia 3,000 zakat ni. Dia dah mula jadi kedekut, tangan dah gigil. Pasal dia takut nak keluarkan zakat. Dia takut apa? Dia takut duit dia berkurang. Yang ni kita pernah ulaskan dahulu. Kita ni kepala otak kita, maaf cakap lah, orang Kedah ni kasar sikit bahasa dia. Kepala otak kita ni, selagi kita tak tukarkan tak setting dia jadi kepala otak akhirat, lagi itulah bila bab berkaitan akhirat ni kita akan jadi berat dan kita akan rasa susah. Sebab kita pakai kalkulator dunia. Contohlah kita katakan kita ada RM100. Kalau kita sedekah RM10, kita duk nampak yang kurangnya kita tinggal RM90. Duit kita dah kurang RM10. Ini dia panggil kalkulator dunia, kalau dia ada pakai kalkulator dunia. Tapi kalau dia pakai kalkulator akhirat, bukan kata RM10, 100 mungkin dia bagi. Pasal dia disebahkan dengan apa yang Allah sebut kat dalam Al-Quran. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seumpama orang yang menanam 1 biji benih, dan daripada sebiji benih tumbuh 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai ada 1 biji. Dia duk bayar RM1, 700 kebaikan. 1,000 jadi dinisbahkan jadi berapa kalau 1,000? 7,000 bukan? Lebih.
Satu samaan dengan 700. Kalau 1000, 700,000, bukan 700,000. 1,700,000. Nampak? Yang ni kita panggil kalkulator akhirat. Kalau kalkulator akhirat ni, kita akan rasa ringan untuk beribadat. Sebab tu nak kena cerdik, nak kena ada ilmu. Kita dah cerita dahulu kisah seorang Ustaz Syamsuri cerita. Dia kata di sebelah utara ada seorang lelaki tua, nama dia Pak Mit. Okay, Pak Mit ni kerja dia buat bendang. Buat bendang daripada zaman muda sampai dah tua bangka, tak habis-habis lagi dia buat bendang. Anak ni ramai dan anaknya berjaya, engineer, doktor, cikgu, profesional, berjayalah dalam hidup. Tapi jadi bahan umpatan orang kampung. Apa tua-tua dia turun bendang lagi, tak cukup ke anak dia bagi duit? Ke ataupun anak dia memang tak bagi duit dekat pak dia, sampai biarkan bapak kena pergi buat sawah padi ni. Orang duk cakap popek pasal bapak dia ni. Akhirnya dia tak tahan, orang duk kata dekat dia, dia buat bendang ketika dah tua. Apa dia kata? Tuan-tuan, sebenarnya saya buat bendang ni bukan pasal saya kelapang duit. Tahu kelapang? Kelapang bahasa Melaka apa dia? Pelahak, kebulu. Okey, saya ni buat bendang ni bukan sebab saya kebulu nak makan duit. Kalau nak jadi kaya ni, tak, dia kata. Saya buat bendang ni sebab siapa pun bila dia buat bendang kecil ataupun besar, maka dia kena keluarkan zakat. Zakat ni sedekah wajib. Sedekah yang biasa ni sedekah sunat. Di antara yang wajib dengan yang sunat, mana yang lebih awal? Sedekah yang wajib. Sedekah yang sunat ni bila kita lapang kita boleh sedekah, tak lapang kita duduk dan diam. Tapi untuk sedekah yang wajib ni gigil tangan nak keluar pasal jumlahnya mungkin banyak. Yang wajib inilah yang menjadikan ujian yang besar kepada kita, terutama bagi orang yang nak keluarkan zakat. Tanpa ilmu, tanpa iman, kita akan rasa berat dan rasa macam kerugian yang amat saat ketika kita keluarkan duit zakat kita ni. Maka di situ perlukan kesabaran. Apa nak buat? Macam mana nak buat? Buat geram juga. Macam mana pun kena buat geram. Geram itulah dinamakan sabar. Keluar juga tak apa, Allah ganti. InsyaAllah keluarkan zakat yang diwajibkan kepada kita. Perbuatan tadi, dia sabar atas keinginan nafsu dia. Nafsu kata jangan bagi, tapi hati dia dan iman dia kata tak, ini kewajipan, aku wajib bagi pada waktu itu. Baik, so kat sinilah peperangan yang berlaku. Perang ni ingat senang ke perang ni? Para sahabat ketika kembali daripada peperangan jihad, sambil-sambil berjalan pulang mereka berkata, raja'na min jihadil akbar ila raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami balik daripada jihad yang kecil, iaitu jihad perang tu, mereka kata jihad yang kecil, ila jihadil akbar, kepada jihad yang lebih besar. Ditanya kepada mereka, mana jihad yang kecil besarnya? Bukankah perang tu jihad yang besar? Dia kata tak, jihad perang musuh nampak. Kita boleh pergi cantas, kita boleh pergi tikam, kita boleh pergi tetak, kita boleh pergi bunuh. Tetapi untuk jihad ini, jihad yang lebih besar daripada jihad perang tadi adalah jihad melawan hawa nafsu. Kerana kita tak nampak, tetapi dia sentiasa duk tarik kita dengan sesuatu benda, ataupun dengan khayalan kita, dengan bisikan-bisikan kita yang tertentu. Maka yang ni dia kata lebih besar dan lebih sukar. Maka kita sabar menahan tarikan nafsu tadi berbanding dengan apa yang Allah perintahkan, khusus di dalam bab berkaitan tentang harta, iaitu zakat. Baik, dia kata lagi, dan daripada sesetengahnya dengan sebab keduanya seperti ibadat haji dan perang sabil. Begitu juga dia akan datang apa saja perkara berkaitan tentang ibadat ni, dia akan datang keinginan. Tuan-tuan, sebelum nak pergi Mekah haji ni, Allah seronoknya nak buat itu, nak buat ini, nak pergi masjid, nak i'tikaf, nak buat umrah banyak sekian. Pak, sampai kat sana Allah uji sikit. Uji apa? Cuaca 47 darjah Celsius. Buka pintu, haba dah tahu, haba panas. Tapi tak apalah, panas tak payah pergi. Bayar kat bilik. Mula semayang kat bilik dah jadi selesa. Mula-mula seronok pergi masjid, sampai ke satu tahap orangnya ramai bersesak-sesak. Akhirnya kat mana? Nak pergi masjid, dia tunggu azan dulu. Azan, agak-agak azan 10 minit baru dia keluar daripada hotel. Sebab apa? Sebab nak solat kat atas jalan, dekat tepi jalan, tak payah berjalan sampai ke masjid, cukup sekadar solat di tepi jalan. Mana datang benda ni? Disebabkan oleh kerana kemalasan tu tadi. Ya, dia dapat pahala, tetapi dia hanya ambil habuan yang orang tak nak. Adapun hak mahal-mahal ni dibiarkan untuk orang yang lain.
Sebab tu kita tengok kadang ada jemaah haji kita yang datang daripada jemaah haji muassasah, jarak ni daripada Janadriyah ni nak pergi ke masjid 1 kilometer lebih, tengah panas, tapi tengok pak-pak haji kita, ya Allah, berpayung jalan kaki pergi balik. Kita kata subhanallah, mujahadah sungguh yang ni. Berapa banyak pahala yang mereka dapat, Allah saja yang mengetahui. Ada lagi yang duduk dekat Land Premium, jauh juga Land Premium ni, pergi balik dekat berapa kilometer, 2.4 kilometer pergi balik ni, tapi sanggup tengah panas berjalan pergi masjid, pulang balik ke masjid. Dan seronok, tanya dia susah tak? Susah sikit pun. Ada orang yang ambil package 100,000 lebih, 200,000 lebih, masjid hanya, hotel hanya berada kat depan masjid. Package high class tetapi ibadatnya low class pada waktu tersebut. Kenapa? Kerana kalah dengan godaan hawa nafsu. Kalah mereka, maka kat sinilah perlukan kesabaran. Sabar apa? Sabar panas. Panas nak buat macam mana? Musim haji kena musim panas. So, buat macam mana? Bungkus atas kepala tu, ambil ke sejadah, tutup kat atas kepala. Kerajaan Saudi ni siap sembuh air kat tengah jalan. Orang lalu tu air, wap air tu, air kucing tu kan penuh. Sembuh, tak cukup lagi. Kat tepi-tepi jalan ada orang bagi air sabil, air sejuk ni. Bukan untuk minum, kadang pituang pula kat atas kepala. Apa dia lagi? Macam-macam benda bersesak-sesak. Sebab tu ketika musim panas, waktu musim haji, kadang-kadang kita tak sempat pun nak buat sunat qabliyah. Selesai saja azan, dia terus iqamat, kerana dia kesiankan orang yang panas, terutamanya yang sedang duduk di hadapan Kaabah berpanas kerana nak tunggu iqamat solat pada waktu tersebut. Maka dia tak tunggu lama, selesai saja azan, terus diiqamatkan solat, menunjukkan bersesuaian dengan kena pada waktu tersebut. Dan itu keadaan yang berlaku. Maka kesemua ini memerlukan kesabaran, dia kata, dan sabar atas ketaatan itu setengah daripada pekerjaan yang sukar. Nak buat ketaatan juga perlukan sabar, kerana dia bukan benda yang mudah untuk kita nak buat sesuatu ketaatan yang Allah minta. Dan orang yang mengerjakan ketaatan itu berhajat kepada kesabaran pada 3 masa. So, siapa-siapa pun bila berhadapan dengan ketaatan dan perintah Allah, dia kena sabar. Dan sabar itu ada dibahagikan oleh para ulama kita ni kepada 3 masa. Masa mana? Yang pertama pada permulaan mengerjakan ibadat dengan menghasilkan ikhlas dan sabar umpama riya. Baik, tiba-tiba kita dapat panggilan pergi haji. Okay, dapat panggilan pergi haji, macam mana kita nak uruskan ni? Ada orang dia berbangga, kebetulan dia pergi haji pula, haji package. Kita ni pula jenis kita, saya pun tak tahu jenis orang macam tu, jumpa ramai. Dia tanya package berapa ribu? Suka tanya package orang berapa ribu. Kawan ni pula kebetulan package dia mahal. Nak cerita, takut riak. Dia kata biasa-biasa, ceritalah berapa. Okey, baik. Kawan tu pun cerita. Kawan tu ingat dia dah mahal tak? Dia 69. Dia kata saya ambil hak 89. Nampak? Bila ni? Waktu permulaan. Belum pergi haji lagi kau dah jadi riak dah. Sebab tu sabarkan diri. Orang tanya ni, biasa je, package biasa macam orang yang lain juga lah. Walaupun mungkin kita ambil package yang mahal. Baik, maksudnya kalau bertemu suasana yang macam tu. So dia kata, ni peringkat permulaan ni, peringkat permulaan. Sama juga ketika mana kita nak bangun di tengah malam. Bangun tengah malam ni rahsia, tak ada siapa pun tahu. Yang tahu Allah, kita malaikat yang nak cantik sekejap lagi. Mungkin tikus mondok 2-3 ekor, tak pun lipas ke cicak nampak kita. Orang lain siapa pun tak tahu. Tiba-tiba yang kata tangan ni, yang kata nafsu ni, yang kata setan ni, dia kata baik kau buka Facebook sekarang juga. Buka buat apa? Hati ni duk bermain, buka buat apa? Update lah dalam tu, ucap Assalamualaikum pukul 4 pagi, jom tahajud. Nampak? Tak pasal-pasal pun. Pergi buka Facebook, tukar status dalam WhatsApp dia, jom tahajud. Kau nak tahajud, kau tahajud lah. Ajak orang buat baik, tak payah ajak orang, semua orang tahu. Tapi jenis penyakit tu yang kita katakan setan ni, dia panggil talbisul iblis. Talbis iblis ni, belitan iblis ni, godaan yang amat halus, yang kadang kalau kita tak sedar, permulaan ibadat belum lagi start solat, dah mula jadi macam tu. Sama juga ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan, malam pertama tarawih ramainya datang. Okey, kemudian pakai update belakang yang WhatsApp, yang Telegram, yang IG, yang pelbagai lah media sosial ni, pakai update belakang. Dan alhamdulillah solat tarawih 1 Ramadan, masjid sekian, boh location dekat mana. Okey, contohnya. Maka benda tersebut tak perlu pun, cukup sebagaimana apa yang dikatakan oleh Sufyan Ibn Uyainah. Kalau tuan-tuan pernah dengar, ada seorang tabi'i nama dia Sufyan Ibn Uyainah.
Apa kata Sufyan ibn Uyainah ni? Uktum min hasanatika kama taktum min sayyiatik. Sembunyikan kebaikan-kebaikan yang kalian telah lakukan seumpama kalian menyembunyikan dosa yang kalian telah lakukan. Kebaikan yang kita buat ni sembunyikan, tak perlu diceritakan kepada orang. Macam saat ketika kita buat dosa, kita tak nak orang tahu, macam itulah kita perbuatkan pada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sembunyikan. Uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik. Sembunyikan kebaikan yang kalian lakukan sebagaimana kalian sembunyikan dosa-dosa yang kalian lakukan, tak nak manusia tahu. Begitulah untuk kita nak mencapai darjat keikhlasan yang tinggi. So, sabar permulaan ni, sabar yang pertama ketika permulaan nak melakukan sesuatu ibadat. Sama seorang perempuan yang mungkin berhijrah, ataupun kita yang daripada jahat nak jadi baik. Ketika permulaan kita nak jadi baik, permulaan hijrah kita, tak perlu pun untuk nak diwar-warkan, tak perlu pun nak dihebohkan, kerana kita nak menjaga sabar diri kita daripada menceritakan kebaikan ini supaya tidak datang pelbagai masalah yang lain. Dia kata next, kesabaran yang kedua diperlukan saat ketika mana mengerjakan ketaatan, supaya ia tidak malas daripada menunaikan segala fardu dan juga sunatnya. Ketika mana? Ketika kita sedang mengerjakan ketaatan tersebut, peliharalah kesabaran kita, sabarkan diri, teruskan istiqamah, bermujahadahlah ketika waktu tersebut. Dan yang ketiga dia kata, setelah selesai daripada mengerjakannya, maka ia sabar daripada menyebut-nyebut dan menzahirkannya kerana riak dan juga sum'ah. Ada orang, dia ada tiga penyakit terkena kepada siapa? Kepada orang yang mempunyai kelebihan. Ada 3 penyakit. Penyakit ni boleh kena kepada orang yang mempunyai kelebihan. Lebih dahsyat kalau dia berjangkit dengan penyakit nombor 4, lebih dahsyat lagi. 3 penyakit ni, penyakit yang pertama adalah penyakit riak. Penyakit pertama ni penyakit apa? Riak di dalam beramal. Bila datang penyakit riak dalam beramal ni? Bila kita buat sesuatu benda ni, ataupun saat ketika kita nak buat, ataupun ketika kita buat, ataupun setelah kita buat, kita nak sangat-sangat orang tengok kebaikan yang kita buat. Kalau orang tak tengok, kita rasa tak puas bila kita buat benda tersebut. Kita datang ke masjid, kita keluar nak pergi ke masjid waktu pagi, ataupun ketika kita berjalan, ada seorang ingat zaman belajar dahulu, dia ni minat dekat kakak saya. Jadi kakak saya ni ialah jenis suka lah benda-benda yang Islamik macam ni. Waktu zaman belajar kat luar negara dulu, kakak saya belajar di Jordan juga. Bila dia minat, dia datang mengorak satu kali ni. Jadi ada orang beritahu pada dia tu warak. Dia tu warak tu, dia tu kalau takat kau dia wah macam ni, dia tak layan. Paling kurang kalau kau nak suka kat dia ni, kau nak kena rajin pergi masjid, solat berjemaah. Tak apa, pagi-pagi subuh tu dia lalu sebelah rumah kakak saya tu, dia baca Quran kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Pasal nak cerita dekat kakak saya, aku pergi sembahyang subuh. Okey, baik. Pasal nak ambil hati ni, supaya orang tu tertarik kepada dia. Yang ni kita panggil riak. Apa tujuan riak ni? Dia tunjukkan amalan yang dia buat kepada seseorang, supaya orang akan bercakap sesuatu benda. Baik, next, yang kedua, selepas daripada riak, dia masuk dalam bab sum'ah. Sum'ah ni, riak dia sekadar tunjuk. Tuan-tuan, tunjuk kepada orang, sama ada orang cakap atau tak cakap. Sum'ah ni pula tuan-tuan buat, tapi tuan-tuan nak orang puji, orang sebut akan kebaikan-kebaikan kita. Kalau orang tak sebut, engkau ni macam tak pandang aku buat baik. Kenapa perlukan pandangan manusia? Ustaz, saya dah bagi banyak ni sekian, kenapa tak? Okey, contohnya kita mempersoalkan, kita nak nama kita disebut, kita nak ada pujian yang diberikan pada kita, yang ni dipanggil sum'ah. Tapi ada satu benda lagi, dia seorang-seorang saja tanpa seseorang yang lain. Apa dia dipanggil? Al-ajbul mar'u binafsih. Ni di antara benda-benda yang merosakkan amalan. Apa dia? Al-ajbul mar'u binafsih, rasa takjub dengan diri. Satu malam kita bangun, kita dapat solat 13 rakaat. Kita buat 8 rakaat solat tahajud ke, kemudian kita tambah 3 rakaat solat witir. Lengkap jadi 13, selesai kita pun tersangar. Wow, dahsyat aku malam ni 13. Rupanya boleh buat, hebat aku ni. Dia rasa seronok, bangga dengan diri dia. Sebab tu Nabi SAW selalu bagi motivasi dekat sahabat untuk pelihara hati ni. Jangan lari daripada keikhlasan.
Sehingga Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat. Hadis ni kita nak kena faham betul-betul. Apa Nabi kata? La tadkhuluna la yadkhulanna ahadukumul jannah bi'amalikum. Kamu semua ni takkan masuk syurga pun dengan amal perbuatan kamu. Kita marah, kita takkan kot, ni puasa ni. Puasa lagi, bangun malam lagi, qiyamul lail lagi, sedekah lagi. Takkan tak boleh masuk syurga dengan amal yang kami buat. Sahabat mempertikaikan. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau pun kah ya Rasulullah takkan masuk syurga dengan amal perbuatan? Kenapa Nabi kata wala ana, aku pun tak masuk syurga dengan perbuatan aku. Apa yang masuk syurga dengan apa? Baik, kita berikan laluan kepada azan terlebih dahulu, kemudian kita sambung sedikit dan kita akan berhenti insya-Allah. Baik, barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sambung balik apa yang kita kat mana tadi? Lupa bila. Dia masuk syurga dengan amalan. Okey, cerita tentang wujud. Nabi SAW bila Nabi sendiri kata dekat para sahabat, kamu takkan masuk syurga pun dengan amal perbuatan kamu. Terkejutlah sahabat. Mereka orang yang kuat beramal. Tiba-tiba Nabi kata tak boleh masuk syurga dengan amal perbuatan. Habis masuk syurga dengan apa? Masuk syurga dengan rahmat Allah. Apa pengajaran daripada hadis ni? Hadis ni seumpama Nabi SAW nak kata dekat kita, jangan bergantung dengan amalan, bergantunglah dengan rahmat Allah. Sebab kesan kalau seseorang tu bergantung dengan amalan ni, kesan dia tu antara salah satunya dia akan menghasilkan rasa ujub pada diri dia sendiri. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia boleh buat, dia rasa dia power, dia rasa dia banyak amalan yang akan menyebabkan amalan kebaikan yang kita buat tu akan hilang keberkatan, hilang value dia di sisi Allah. Tapi bila kita bergantung dengan Allah, kenapa kita buat? Kita buat kerana Allah semata-mata pada waktu tersebut, maka value-nya akan jadi tinggi. Termasuk kalau seseorang sekiranya dia mampu beribadat selama 70 tahun, sepanjang kehidupan dia mampu menjadi hamba Allah yang taat. Dan bila mana dia meninggal dunia, sudah pasti dia akan dimasukkan dalam syurga. Dan bila dia masuk dalam syurga, kalau kita nak compare ibadat yang kita buat selama 70 tahun tadi, masuk syurga ini pula khalidina fiha abada, masuk syurga kekal selama-lamanya. Adakah 70 tahun saja masuk syurga? Tidak, tapi kekal. Adakah setara dan setanding dengan amalan yang kita buat? Tak setara. Maka janganlah menganggap besarnya amalan yang kita lakukan, tetapi pandanglah betapa besarnya rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah ke masjid pun kita tak mampu pada hari ini. Tanpa rahmat Allah tak terbangun kita nak bangun solat di tengah malam. Tanpa rahmat Allah tak mampu tangan kita nak masuk ke dalam poket dan keluarkan duit untuk diinfakkan. Tanpa rahmat Allah kita tak mampu pun untuk nak turun sujud kepada Allah. Sebab itu perkataan yang paling terbaik semalam, 2 malam yang lepas kami berceramah Maulidur Rasul, cerita berkaitan tentang di antara surah terakhir diturunkan kepada Nabi SAW, iaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah ini diturunkan, surah terakhir turun kepada Nabi SAW 3 tahun sebelum baginda wafat. Dan dalam surah ini kata Nabi SAW, nu'ayyat li nafsi. Surah ini adalah ditujukan khusus untuk aku. Surah ini ditujukan khusus untuk aku, untuk nak gambarkan betapa Nabi SAW telah pun sampai ke penghujung daripada nikmat yang Allah berikan, kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Dan Allah mengajar, mendidik Nabi SAW juga untuk mendidik kita saat ketika mana kita bukan sekadar waktu dapat duit, dapat harta kita bersyukur, termasuk saat bila mana kita mampu melaksanakan misi yang Allah jadikan untuk kita jadi khalifah ke atas bumi. Maka apa yang kita perlu ucapkan? Allah didik Nabi, jangan tinggalkan 3 perkara setelah kalian mendapat nikmat yang besar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ucapkanlah tasbih, ucapkanlah alhamdulillah, dan ucapkanlah juga istighfar, memohon keampunan kepada Allah. Tasbih, tahmid dan juga istighfar. Sehingga kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, sehingga kan dijadikan rutin kebiasaan. Ketika bangun, ketika duduk, ketika berbaring, ketika bergerak dan berjalan, maka beliau memperbanyakkan mengucapkan tasbih, tahmid dan ucapan istighfar.
Sehingga para sahabat pernah mengira istighfar Nabi SAW di dalam satu majlis kadang-kala melebihi daripada 100 kali ketika berada di dalam satu majlis. Kenapa perlu tasbih? Kita faham tasbih zikir. Kenapa perlu tahmid? Kita faham tahmid itu juga zikir. Tetapi apa keperluan kalimat istighfar kepada Nabi SAW sedangkan baginda diampunkan dosa? Mungkin bagi kita sendiri, ada di antara kita yang suka mungkin berzikir, sama ada dia berselawat ataupun dia bertasbih, dia mengucapkan zikir-zikir yang tertentu. Tapi kenapa kita perlukan istighfar? Ada orang yang mengatakan, ustaz, tak payahlah suruh saya istighfar. Saya ni selepas start daripada lepas pencen ni, saya tak ada buat dosa lagi, ustaz. Alhamdulillah lah dia kata, start pencen ni jadi baik. Okey, so saya tak perlukan istighfar, saya perlukan yang lain. Contohnya, tidak, istighfar itu bukan semata-mata kerana kita ini orang yang melakukan dosa, tetapi istighfar itu adalah sebagai tanda permohonan maaf di atas keterlanjuran ataupun kekurangan yang berlaku di pihak kita. So umpama orang yang memberi hutang kepada seseorang, katakan saya beri hutang kepada seseorang, dan kemudian orang yang berhutang itu dia tak mampu bayar pada tempoh yang ditetapkan. Maka apa dia akan datang jumpa kita pada waktu itu? Maka dia akan kata, saya minta maaf kerana saya tak mampu ataupun ada kekurangan yang berlaku. Begitulah juga dengan kita. Istighfar ni untuk apa? Permohonan maaf kalau ada keterlanjuran yang berlaku yang kita tak sedar. Yang kedua, kerana banyak sangat nikmat yang Allah bagi dekat kita sehingga kita tak terbayar. Nikmat yang kita dapat dengan apa yang kita serve untuk Allah tu boleh compare ke? Tak boleh compare. Tuan-tuan, kita tak pernah minta Allah berikan, bekalkan kepada kita oksigen 24 hours. Tuan-tuan pernah angkat tangan, ya Allah tambahkan oksigen bagiku pada hari ini? Tak pernah, tapi Allah tetap bagi. Tak minta pun Allah bagi. Pernah tak kita minta makanan untuk diberikan kita pada kita hari ini? Kita tak minta pun makanan, tapi Allah setiap masa memberikan rezeki dalam berupa makanan. Kita tak minta pun sesuatu benda, tapi Allah bagi. Sehingga kan tak minta pun Allah bagi, maknanya benda yang kita buat tak mampu menandingi kebesaran nikmat yang Allah telah berikan. Kalau dah banyak yang Allah bagi, sikit yang kita buat, apa yang perlu kita kata? Istighfarlah, mohon ampun, kami buat sikit, yang kau bagi banyak ya Allah. Tak terbayar kami kalau nak bayar ni. Dia cerita tak terbayar. Maka itulah perkataan yang paling terbaik untuk diucapkan pada siapa? Diucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jauhi daripada penyakit ujub, penyakit riak, penyakit sum'ah ini. So dia kata, selesai daripada mengerjakannya, sabar daripada menyebut-nyebut akan kebaikan. Tak payahlah sebut kebaikan yang kita buat. Cukup Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi di atas setiap kebaikan yang kita lakukan. Selesai buat haji, datang hamba Allah tanya soalan, sudah ada itu sijilnya Pak. Sijil apa ya Pak? Itu sijil haji. Sijil haji, apa perlunya sijil haji untuk saya Pak? Dia kata perlu Pak Ustaz, supaya orang tahu yang Pak Ustaz telah mengerjakan haji. Kalau Pak Ustaz mengerjakan haji badal, maka orang itu juga telah tahu haji badal itu telah disempurnakan. So dia jual sijil. Dia bagi dekat kita. Siapa pergi umrah ke pergi haji, dia bagi sijil. Telah selesai mengerjakan haji tahun sekian, sign kat bawah tu. So kita bawa balik, letak frame. Haji 1444 contohnya. So apa saya jawab dekat Pak Ustaz? Bisa berbahasa Arab ya Pak? Bisa. Bapak faham ya? Saya bacakan sama bapak. Wa kafa billahi syahida. Cukup bagi Allah untuk menjadi saksi di atas perbuatan yang kita lakukan, dan itulah yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang kita buat akan ada kekal di atas buku catatan kita sehinggalah saat ketika hari kita dibangkitkan di hari kiamat kelak. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.